Gila kuasa? Hadi tuding jari pada siapa? Gempa Mahkamah Dakwa 42 juta ringgit bukan derma dari Arab? PAS sedia terima amanah dalam Mufakat Nasional? Pencapaian Menteri kini 90% setelah 100 hari. Mujidin kutakan janji pada Mahathir? Perpaduan bangsa dan agama yang dirintis oleh UMNO dan PAS tidak akan mencapai hikmahnya tanpa melibatkan kerjasama Parti Pribumi Bersatu Malaysia bersatu. Sehubungan itu, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hari Awang menjelaskan, keanggotaan Mufakat Nasional tidak seharusnya terhad kepada UMNO dan PAS atau bersatu semata-mata. Dalam masa sama, Abdul Hadi menegaskan perpaduan umat pula bukan hanya merangkumi kelompok Melayu dan Islam sahaja, tetapi mestilah juga meliputi seluruh masyarakat majmuk, termasuklah golongan bukan Islam dan bukan Melayu. Hari ini kita di Malaysia berjaya menyatukan umat melalui pendekatan Mufakat Nasional dan Perikatan Nasional. Permulaannya dengan perpaduan Islam dan Melayu serta Bumi Putera dengan gagasan Mufakat Nasional. Seterusnya mengumpulkan 3 buah parti Melayu terbesar bersama rakan-rakan daripada gabungan Parti Sarawak GPS bagi menyempurnakan usaha menukar kerajaan secara demokrasi berparlimen. Kemudian bergerak ke arah penyelesaian masyarakat majmuk, maka mestilah diikuti oleh penyertaan daripada kalangan parti bukan Melayu dan bukan Islam dengan merubuhkan kerajaan Perikatan Nasional, kata Abdul Hadi. Beliau berkata demikian dalam catatan minda Presiden PAS yang dimuat naik di akaun Facebooknya pada Khamis. Dalam catatan itu juga, Ahli Parlimen Marang itu membidas sikap pihak tertentu yang cuba menggagalkan perpaduan umat hanya semata-mata kerana gilakan kuasa. Abdul Hadi memberi contoh bagaimana kejayaan Kerajaan Perikatan Nasional mengambil alih Putrajaya dirosakkan oleh golongan yang berkepentingan. Kita menyaksikan selepas kejayaan mengambil alih Putrajaya betapa peranan yang dipergunakan oleh pihak tertentu yang gilakan kuasa untuk menggagalkan perpaduan umat. Pada masa yang sama, golongan tersebut berusaha untuk memecah belahkannya dengan provokasi yang dicipta atau diolah mengikut perancangannya yang jahat terhadap umat. Perkara tersebut dilakukan semata-mata demi memenuhi kehendak dan kepentingan peribadi. Antara tindakan yang dilakukan ialah mengadu domba pada titik perbezaan yang wujud walaupun perkara tersebut tidak penting dan meninggalkan perkara yang lebih penting, kata Abdul Hadi lagi. 2 carta aliran keuangan yang didedahkan oleh Peguam Negara ketika itu, Muhammad Apandi Ali, 5 tahun lalu sudah membuktikan bahawa wang yang disalurkan ke akaun bekas Perdana Menteri Najib Razak bukan derma dari Arab Saudi, kata Mahkamah Rayuan. Abdul Karim Abdul Jalil yang mempengerusikan panel 3 hakim itu sebulat suara memutuskan bahawa carta aliran yang ditunjukkan oleh Apandi kepada media pada Januari 2016 menunjukkan bahawa dana syarikat SRC International yang sebenarnya mengalir ke dalam akaun Najib. Malah saksi pembelaan ke-14 Apandi mengesahkan bahawa 2 carta aliran yang dipegangnya semasa sidang akhbarnya pada 26 Januari 2016 untuk membebaskan perayu Najib adalah carta aliran yang sama yang dikemukakan oleh pihak pendakwaan sebagai bukti semasa perbicaraan rasuah 42 juta ringgit SRC terhadap perayu. Carta aliran tersebut jelas menunjukkan dana SRC masuk ke akaun bank perayu dan ia bukan derma daripada Arab Saudi seperti yang didakwa perayu. Dalam apa jua keadaan, pendapat dan keputusan Peguam Negara tidak mengikat penggantinya. Peguam Negara hari ini bebas untuk membuat keputusan dan menggunakan kuasa perlembagaan dan undang-undangnya mengikut undang-undang. Budi bicara untuk mendakwa mana-mana orang walaupun Peguam Negara sebelum ini telah memilih untuk tidak mendakwa terletak pada Peguam Negara pada hari itu. Menurut Perkara 145/3 Perlembagaan Persekutuan, kata panel hakim itu, hakim lain yang bersidang sama adalah Wazir Alam Maidin Mira dan Hazanah Mehat. Keputusan berkenaan adalah sebahagian daripada hujah penghakiman penuh setebal 317 muka surat untuk menolak rayuan bekas Perdana Menteri untuk membatalkan sabitannya serta hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit atas 1 pertuduhan salah guna kuasa, 3 pertuduhan jenayah, pecah amanah CBT dan 3 pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan 42 juta ringgit dana daripada SRC pada 26 Januari 2016. Ketika itu, Apandi sambil memegang carta aliran semasa sidang media mengumumkan bahawa tiada pertuduhan akan dikenakan terhadap Najib yang juga Perdana Menteri ketika itu berdasarkan siasatan yang dijalankan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Peguam Negara ketika itu berkata dia telah meneliti kertas siasatan dan berpuas hati bahawa tiada alasan untuk diambil tindakan. Bagaimana
Bagaimanapun semasa pentadbiran Pakatan Harapan pada 2018, pihak pendakwaan melalui Peguam Negara ketika itu, Tommy Thomas, mendakwa Najib berhubung kes rasuah SRC RM42 juta. Semasa perbicaraan SRC, pasukan pembelaan Najib antara lain berpendapat bahawa RM42 juta itu adalah sebahagian derma daripada Arab Saudi dan bukannya dana daripada syarikat itu. Bagaimanapun dalam keputusan sebulat suara itu, Mahkamah Rayuan memutuskan bahawa pembelaan derma Arab Saudi adalah tidak boleh dipertahankan. Sebelum ini anak syarikat 1MDB, SRC kemudiannya menjadi milik penuh Menteri Keuangan diperbadankan atau MOF Incorporated. Selain bekas Perdana Menteri, Najib juga pernah menjadi Menteri Keuangan, Penasihat Emeritus SRC dan pengerusi Lembaga Penasihat 1MDB. Bagaimanapun hukuman penjara dan denda terhadap Najib ditangguhkan sementara menunggu penyelesaian rayuan bekas Perdana Menteri itu ke Mahkamah Persekutuan. Mengikut alasan penuh penghakiman, Mahkamah Rayuan menyatakan Hakim Perbicaraan, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali dengan betul mengenepikan keterangan Apandi bahawa dia membebaskan Najib daripada sebarang salah laku dalam perkara SRC. Panel Hakim menegaskan bahawa semasa peringkat pembelaan pembicaraan kes itu, bekas Peguam Negara mengakui keputusannya dibuat berdasarkan bahan yang ada dalam kertas siasatan setakat 26 Januari 2016. DW14 seterusnya bersetuju bahawa dia tidak menyedari bahawa selepas itu 76 lagi kenyataan baru dan beberapa lagi kenyataan telah direkodkan daripada saksi dan berkaitan dengan siasatan yang Arif Hakim telah mempertimbangkan keterangan DW14 dan membuat kesimpulan bahawa keterangannya tidak menimbulkan keraguan terhadap kes pendakwaan hanya kerana terdapat siasatan lanjut selepas Januari 2016. Kesimpulan dan arahan DW14 pada Januari 2016 adalah berdasarkan penyiasatan yang dijalankan sehingga itu, kata Mahkamah Rayuan. PAS bersedia untuk menerima Parti Amanah Negara menyertai Muafakat Nasional sekiranya parti itu tidak bersama dengan DAP dalam Pakatan Harapan. Menurut Naib Presidennya Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah, sama seperti yang berlaku kepada Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, PAS menerima penyertaan parti berkenaan dalam Muafakat Nasional selepas tidak mempunyai hubungan dengan DAP. Muhammad Amar berkata, seiring dengan realiti politik semasa yang dinamik, keutamaan perlu diletakkan pada kepentingan agama dan negara. Sekarang ini kerana amanah bersama DAP, itu isunya. Masa dulu kita tolak Bersatu kerana dia bersama DAP. Bila mereka berpisah, maka kita boleh berbincang. Apa yang jadi masa depan, kita tak tahu. Tapi masa ini realitinya. Politik ini dinamik dan kita pula lihat keperluan semasa dan kepentingan agama dan negara, jelas Muhammad Amar. Beliau berkata demikian sebagai menyahut cabaran Exco Pemuda UMNO, Datuk Dr. Najmil Faiz Muhammad Aris yang membangkitkan penyatuan antara PAS dan Amanah. UMNO sebelum ini memberi kata dua kepada PAS selepas parti itu dilihat mementingkan Bersatu dalam Perikatan Nasional berbanding Muafakat Nasional. Walaupun PAS menegaskan bahawa Muafakat Nasional perlu dikekalkan, UMNO sebaliknya menyifatkan PAS melanggar piagam yang dimeterai bersama. Mengulas lanjut, Muhammad Amar berkata, kenyataan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang jelas bahawa hubungan Muafakat Nasional bukan sahaja melibatkan PAS dan UMNO semata-mata. Sebaliknya, hubungan ke arah penyatuan ummah membabitkan parti Melayu lain dan badan bukan kerajaan NGO. Untuk itu, Muafakat Nasional, kata Abdul Hadi, tidak boleh diikat hanya antara PAS dan UMNO sahaja. Sebaliknya, perlu meneroka ruang yang lebih besar, iaitu melalui Perikatan Nasional. Mengambil kira kedudukan politik negara, ia tidak boleh mengenepikan prinsip majmuk dan tidak boleh mengikat UMNO dan PAS sahaja dalam Muafakat Nasional yang bersifat eksklusif. Muhammad Amar juga berkata, tidak berbangkit soal Muafakat Nasional diketepikan. Sebaliknya, gagasan itu boleh dijadikan jambatan ke arah penyatuan bersama Perikatan Nasional. Prestasi keseluruhan bagi tempoh 100 hari pentadbiran Jemaah Menteri yang mencapai sekitar 90% kejayaan bukan alasan untuk mendapik dada. Sebaliknya, ia menyuntik kesungguhan dan iltizam untuk barisan Kabinet terus bekerja bersama rakyat, kata Ismail Sabri Yaakob. Perdana Menteri berkata, sasaran penuh petunjuk prestasi utama KPI tidak mustahil untuk dicapai sekiranya seluruh ahli Jemaah Menteri dengan kerjasama penjawat awam menggembleng tenaga dan memberikan perkhidmatan terbaik dan berkesan kepada keluarga Malaysia. Meskipun pencapaian tidak menepati sasaran 100%, pelbagai program telah dan akan dilaksanakan bagi menjaga kepentingan dan kesejahteraan rakyat terutama dalam menghadapi tempoh wabak penyakit berbahaya. Ia dengan mengetepikan segala kerenah birokrasi. Bagaimanapun, sesetengah prestasi tidak boleh dinilai daripada kaji selidik semata-mata. Maka peratusan yang dicapai ini bukan alasan untuk kita mendapik dada. Sebaliknya, ia menyuntik kesungguhan dan iltizam untuk kami terus bekerja bersama rakyat, katanya.
Beliau berkata demikian ketika merasmikan program 100 hari aspirasi keluarga Malaysia di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC. Turut hadir Ketua Setiausaha Negara Muhammad Zulkifli Ali, Jemaah Menteri, Timbalan Menteri, Ketua-Ketua Perkhidmatan dan Ketua-Ketua Setiausaha Kementerian. Ismail berkata 140 sasaran telah ditetapkan untuk dilaksanakan sepanjang tempoh 100 hari tersebut, membabitkan 31 menteri daripada 5 kluster, iaitu kluster Menteri Kanan, Ekonomi, Sosial, Keselamatan dan Infrastruktur. Beliau berkata pada 24 September lepas, beliau telah memuktamadkan 100 hari aspirasi keluarga Malaysia yang diukur berdasarkan 50% perkhidmatan teras kementerian, penilaian prestasi menteri 25% dan persepsi awam 25% terhadap menteri dan kementerian. Menurutnya, 190,914 ahli keluarga Malaysia terlibat dalam tinjauan soal selidik oleh Unit Permodenan Tadbiran dan Pengurusan Malaysia mampu untuk menilai pencapaian jemaah menteri dan kementerian. Usaha ini merupakan permulaan bersejarah kerana penilaian 360 darjah buat pertama kalinya dilaksanakan untuk menilai pencapaian kerajaan, katanya. Perdana Menteri berkata, kerajaan telah menggariskan 6 teras atau fokus utama dalam pencapaian 100 hari, iaitu menstruktur semula ekonomi, menjamin keselamatan dan ketenteraman negara, meningkatkan kesejahteraan sosial, mempertingkatkan infrastruktur menyeluruh, memperkukuh penyatuan dalam acuan keluarga Malaysia dan memperkasakan penyampaian perkhidmatan. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menyifatkan Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengutipkan janjinya, lapor portal Malaysia Now. Dr. Mahathir berkata, perkara itu berkait tindakan Muhyiddin yang berjanji untuk tidak membantu membebaskan Datuk Seri Najib Tun Razak daripada pertuduhan jenayah yang didepaninya. Muhyiddin memberi jaminan kepada saya, beliau tidak akan masuk campur dalam perbicaraan Najib dan kes-kes mahkamah yang lain. Sekurang-kurangnya dalam perkara ini, saya yakin Muhyiddin kutakan janjinya itu. Beliau nampaknya menolak untuk gugurkan pertuduhan terhadap Najib atau mendapatkan pengampunan bagi sabitan jenayahnya, tulis pemimpin veteran itu dalam Capturing Hope, The Struggle Continues for a New Malaysia. Capturing Hope, The Struggle Continues for a New Malaysia merupakan memoir setebal 304 muka surat tulisan Dr. Mahathir yang bakal dilancarkan. Memoir berkenaan mengandungi rangkuman peristiwa sepanjang 15 tahun persaraannya sebelum kembali mengetuai tampuk pentadbiran negara pada 2018 dan kemudiannya meletakkan jawatan selepas 22 bulan. Portal itu turut melaporkan Dr. Mahathir berkata prinsip juga telah menyebabkan Muhyiddin tumbang pada Ogos lalu apabila beliau terpaksa meletakkan jawatan selepas beberapa kali ahli Parlimen UMNO menarik sokongan terhadapnya yang didalangi Najib dan Presiden parti itu, Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi. Apabila Muhyiddin menolak untuk menghentikan prosiding mahkamah terhadap Najib, Najib ugut untuk tarik sokongan terhadap gabungan itu, mengakibatkan beberapa peristiwa terjadi menyebabkan Ismail Sabri naik ke tampuk kuasa, kata Dr. Mahathir. Tambah Dr. Mahathir, beliau juga telah mengingatkan Muhyiddin untuk tidak mengambil risiko menerima sokongan Najib seiring usaha membentuk Kerajaan Perikatan Nasional. Pada Rabu, Mahkamah Rayuan menolak permohonan Najib untuk mengenapikan sabitan 7 pertuduhan ke atasnya melibatkan salah guna kuasa, pecah amanah dan pengubahan wang haram. Sabitan yang dijatuhkan pada Julai tahun lalu itu turut dikekalkan, iaitu hukuman 12 tahun penjara dan denda sebanyak 210 juta ringgit. Namun, pelaksanaan hukuman ditangguhkan.